أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وحياتنا حياة العلماء الصالحين وموتنا موت الشهداء المجاهدين وأعمالنا أعمال المتقين ونبئنا من نومة الغافرين. Alhamdulillah, menjadikan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah izin pagi ini kita dah masuk 1 Sya'ban 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini 26 Mac 2020. Di pagi yang mulia ini setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah solat subuh, pada awalnya kita dah bangun munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dilaungkan azan, sebab itu di masjid-masjid dan di surau-surau diarahkan oleh Jabatan Kementerian Awal Agama di wilayah Persekutuan sendiri supaya melaungkan azan dengan kalimah akhir sekali dikhabarkan, sallu fi buyutikum sallu fi halikum. Diulang 2 kali. Sembayanglah kamu di rumah kamu, sembayanglah kamu di mana kamu berada. Menyarankan supaya kita di rumah dan di masjid. Diarahkan semua pegawai yang bertugas mengikut jadual mesti menghadiri untuk menunaikan solat berjemaah, walaupun 2 orang, untuk melepaskan fardu kifayah bagi qaryah tersebut. Ini saranan. Sebab inilah kita sangat beruntung masih ada lagi boleh kita melaksanakan solat berjamaah. Banyakkan diri kita menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di zaman dahulu kala para Bilal, orang panggil Tok Bilal, orang panggil Pak Bilal, orang panggil akhirnya Abang Bilal, melaungkan rayuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melapaskan, iaitu lapas yang supaya hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di nama lapas itu ialah tarhib, minta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum azan dilaungkan, dilagukan irama itu. Tahun 60-an, 70-an tuan-tuan, laungan ini selalu ada. Masa itu tidak ada lagi iaitu pembesar suara dengan kalimah Ya Arhamar Rahimin Arhamna, Ya Arhamar Rahimin Arhamna, Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Inilah yang dilaungkan oleh Tok Bilal. Wahai Allah yang amat pengasih lagi maha penyayang. Salasatul marud, 3 kali ulang.
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك الواسعة. Inilah laungan-laungan yang setiap saban pagi supaya berkumandang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajatnya hamba Allah Subhanahu wa taala, merasai dirinya sebagai hamba dan bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Walaupun tak banyak, sedikit, tapi qanaah, rahmat, berkat, inilah yang ada pada sisi jiwa-jiwa mereka yang hatinya tenang. Kerana mereka yakin dengan hati yang tenang inilah yang menjamakan kedamaian. Pada hari ini Allah menguji kita dengan marid, sakit, wabak. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali supaya kita menenangkan jiwa kita, hati kita, supaya kita membentuk muhasabah diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fashkuruni ashkurkum washkuruni wala takfurun. Allah menjelaskan, apabila kamu ingat kami, kami ingat kamu. Apabila kamu bersyukur kepada kami, kami akan tambah nikmatmu. Wala takfurun. Janganlah kita egois. Berlaku 3 sahabat. Ini kisah berlaku 3 sahabat. Walaupun amalan ini diceritakan dalam kitab, yaitu Fathul Qorib. 3 sahabat ini yang akrab dengan Rasulullah SAW, yaitu pertama Abu Bakr As-Siddiq, yang kedua Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Betapa hormatnya Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali ini dari kecil sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini tidak ego sikapnya. Apabila mereka bertiga menyatakan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, aku pernah dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang qabla subuh, sembahyang sebelum sembahyang subuh. Rakaat pertama dibaca, lepas Fatihah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua, kata lepas Fatihah, Rasulullah, saya terdengar dia baca Qul huwallahu ahad. Maka Umar Ibn Khattab, saya pun ada dengar, tapi lain dibaca gini. Rakaat pertama aku pernah dengar Rasulullah membaca lepas Fatihah, ni sorat qabliyah subuh. Lepas Fatihah dibaca Alam Nasrah sampai akhir ayat. Rakaat kedua dia baca lepas Fatihah, dibaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka mereka ni tidak berdebat. Mereka ni, oh bagus juga. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia orang yang muda ketika itu, dia menerima apa yang dikatakan oleh 2 sahabat tadi.
Lalu dia memikirkan. Sedangkan Sayyidina Ali banyak dia mendengar ketika Rasulullah membaca Qabliyah. Kerana Rasulullah selalu berdampingan dengan Sayyidina Ali, sepupu dia. Walhal sekarang pula jadi menantu dia. Allah Rabbi. Hebatnya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ambil apa yang dikatakan oleh dua sahabat tadi, ambil matlamatnya. Maka kata Sayyidina Ali, kalau gitulah aku baca yang didengar oleh sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang qabla subuh. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dibaca lepas Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Umar Ibn Khattab pula mengatakan rakaat pertama lepas Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua lepas Fatihah pada Qabliyah iaitu baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka aku buat macam ini. Aku lepas Fatihah rakaat pertama aku baca Alam Nashrah. Kemudian aku ikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca lepas Fatihah iaitu baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu aku baca Qul huwallahu ahad. Inilah yang diamalkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini ilmu yang manfaat. Barang siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang melaksanakan solat qabliyah subuh, maka dia mendapat ganjarannya seisi alam. Seisi alam ini langit bumi. Sebab itulah fis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu yang katakan. Jadi kita manfaatkan. Sebab itu kita boleh tazkirah kepada ahli keluarga kita. Lepas kita sembahyang, ini fadilatnya banyak. Kita duduk rumah, kita membentuk bagaimana kita nak membentuk ahli keluarga yang sakinah, yang bahagia. Sebab itulah dalam keadaan begini Allah uji kita dengan wabak. Ada cara jalan kita boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita dan masyarakat, ahli keluarga kita. Kita tak boleh keluar. Mencukupi qanaah apa yang ada kita makan. Dan kita kalau boleh banyakkan berpuasa. Munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hamba Allah. Pernah anak dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muskil, kan Rasulullah ayahanda ini Rasul, pula tu digelar Habibullah, kekasih Allah. Malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia awal bangun 1/3 daripada pagi. Bukan kadang-kadang, istiqamah. Kita ni kadang-kadang, jarang-jarang. Bukan lagi kadang-kadang, jarang-jarang. Cuba bayangkan nak bangun pagi. Ya tak? Sebelum fajar sejuk, tinggalkan anak isteri duduk sebelah ataupun isteri yang kita sayangi. Tapi ini kita lebih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah, banyak nikmat Allah bagi kita. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi semua kesihatan kat kita. Itu nikmat yang paling istimewa yang diharapkan oleh seluruh makhluk manusia. Sebab itulah kita kena ingat dan terima kasih kepada Allah setiap masa. Dengan kita bangun, banyak semua ada fadilat.
Bangun pagi sebelum fajar, mendatangkan sihat, mengurangkan kolesterol badan kita. Kolesterol ni dalam, bukan luar ya. Dalaman. Ya. Jantung kita, perut kita, saraf kita yang apabila dipenuhi dengan kolesterol tu yang jadi kita jam. Bukan kereta je jam. Ya. Manusia pun boleh. Baik itulah kita boleh mendatangkan kesihatan, keafiatan itu dan banyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita bangun pagi, kita buatlah solat taubat, solat tahajud dan hajat. Itu istiqamah kalau boleh. Kemudian kita sembahyang berjamaah dengan ahli keluarga kita. Kita boleh tazkirah fadilat-fadilat, kita baca, banyakkan baca buku. Kalau tidak, kalau kita kat luar sibuk tuan-tuan, ya, pengalaman kita bila kerja tu kadang-kadang tak ada masa dengan keluarga kita. Sedikit sangat. Ini kerajaan bagi kita cuti, rehat kat rumah. Minum, makan. Dah kenyang pun nak buat. Nak kerja-kerja pun kerja apa? Kalau dia duduklah di kebun, perkampungan, okey. Boleh tebas rumput. Ya. Boleh racun rumput. Kemas keliling rumah. Ini kita duduk tuan-tuan, muhasabah. Bila kat Kuala Lumpur ni, kita duduk di flat-flat, duduk di kondominium, tinggal di mana? Kita tinggal paling besar pun selalu rumah teres. Kalau sekarang teres pun kecil. Keluar masuk. Jemu ya tak? Tapi kita buat aktiviti. Ya, satunya sama-samalah kita kongsi. Baca Quran. Ini diceritakan dalam kitab Asas Akidah untuk kongsian pagi ini. Iaitu selain daripada nikmat-nikmat kebendaan yang tersebut, maka nikmat yang paling besar lagi ialah nikmat dapat melihat zat Allah Ta'ala, Allahu Rabbil Jalil di akhirat kelak. Bila kita dimatikan, kita dimasukkan di yaumil akhirah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat kelak, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Allahu Rabbi. Kita nanti dah dimatikan. Takdirkan kita ni, diizinkan kita masuk dalam surga Allah. Surga Allah ni banyak. Ya. Hanya dituliskan di sini surga Allah. Saya nak bacakan surga-surga Allah. Nikmatnya tak payah baca dulu. Dia surga. Dinamakan Jannatul Firdaus. Ini adalah tempat yang paling tinggi, yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Keduanya Jannatul Adn. Allah menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 30 hingga ayat 31. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan sia-siakan pahala mereka. Yang memperbaiki amalannya,
bagi mereka syurga ada yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Allah menjelaskan dalam surah Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Na'im, yakni penuh kenikmatan. Yang keempat, Jannatul Ma'wah. Allah menjelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga ma'wa sebagai tempat tinggal kerana balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, Jannatud Darussalam. Allah menjelaskan dalam suratul An'am ayat 127. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka dalam Darussalam, yakni syurga di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka dengan apa yang telah mereka lakukan semasa hidup. Allahu Rabbi. Ini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nikmat yang paling istimewa di akhirat kelak. Allah akan Allah, iaitu nikmat Allah, akan diterima orang-orang yang beriman, yang terdiri daripada mukmin lelaki dan perempuan, gulungan malaikat-malaikat, gulungan jin-jin mukmin, umat-umat dahulu dan ahli fitrah. Ia merupakan kemuncak kelazatan hidup yang tiada tolok bandingnya. Tetapi kelazatannya tidaklah sama di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kerana mengikut darjat ketakwaan masing-masing. Inilah masanya. Kita bentuk pagi-pagi lepas kita sembahyang berjamaah, kemudian kita buatlah sikit sebanyak tazkirah kita untuk kongsi bersama. Jadi mudah-mudahan pada hari ini boleh jadikan satu manfaat kita bersama. Jangan lupa azannya, iqamahnya dan qabliyah subuhnya, dan diikuti sembahyang berjamaah, kemudian wiridnya. Tak panjang pendek pun jadilah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga subuh ini menjadi satu baik bagi kita. Setakat itulah perkongsian kita. Mudah-mudahan corona yang melanda kita hari ini akan dihilangkan oleh Allah. Semua adalah dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Allah hanya menguji. Tapi kita masih, alhamdulillah di Malaysia ini, maknanya kita masih boleh bernaung dalam kerajaan yang masih beragama Islam. Bagaimana kalau kita fikirkan di negara-negara yang kerajaannya yang tidak berlandaskan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa jadi? Kita menjadi menumpang. Tetapi kita di Malaysia kena bersyukur kerana kita dipimpin dengan bernaung kepada agung dan kerajaan hari ini. Mudah-mudahan ikutilah sebagaimana ati Allah wa ati Rasul wa ati kulli amri minkum, iaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin, supaya kita sama-sama melaksanakan tugasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Takat itu kongsian kita yang baik semua daripada Allah. Mana kekurangan adalah kelemahan saya memohon ampun dan maghfirah pada Allah. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.